Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah. Macam tak ada suara tengah ke? Ada bunyi. Tadi imam kuat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita dan telah kita solat Isyak dan tarawih berjemaah. Dan ada slot lah untuk tazkirah selepas solat witir, yang saya kira telah beberapa kali dah saya ke sini. Memang tazkirah selepas witir, tak tahulah kok sebelum ni kok sebelum Isyak ke. Pasal ada masjid surau tazkirah sebelum Isyak, lepas maghrib lah. Macam imam kita tadi kan. Mana imam kita tadi? Balik lah? Mana Syekh tadi? Dia imam kat surau Al-Mahdi tu. Ada dia? Mana dia? Balik lah? Jumpa dia kat sini tadi. Dia Bilal. Kat Mahdi dia Bilal. Sudah ikut. Tapi sini dia imam ya. Saya pun tadi datang lambat, semain kat belakang. Tak nampak imam. Witir pun duduk belakang juga, tak nampak imam juga. Siapa suruh datang lambat je tak? Ada masjid surau buat tengah-tengah, ada juga, tapi tak banyak lah. Saya kira tak ada, jarang ada kot ya. Ada sebahagian yang lain buat di ujung macam ni, yang saya kira secara peribadi lah lebih baik ya. Daripada di tengah-tengah. Pasal kita penceramah pun kadang tak selesa juga, ya tak? Cakap je 10 minit, masing-masing duk tengok jam bila nak mula tarawih ni tak? Nak sambung tarawih lah ya. Kalau selepas Isyak, ada juga macam saya semalam di surau Ikhwan lepas Isyak. Macam tu juga, kita cakap 10 minit duk tengok jam bila nak mula tarawih dia kata. Tadi bila nak sambung tarawih, yang ni bila nak mula tarawih. Tak selesa juga kan? Tukar. Ada ekor yang ni. Tak apa, beres. Oh ya. Cuba. Ni power sikit. Boleh lama sikit ya. Dah power lagi ni. Ya. Balik pada tadi ya. Ujung macam ni saya lebih selesa sebenarnya ya. Kata ujung-ujung ni tak ada orang Ustaz, balik semua tak apalah kan. Yang mana ada, yang tu lah ya. Baik. Dan saya kira walaupun selepas tarawih macam kita dah free lah kan, tapi tak ada lah Ustaz tu nak ambil sampai sejam, tak ada. Hatta paling lama pun setengah jam atau 20 minit. Saya pun 20 minit insya-Allah taala. Tapi dah 5 minit lah. Ada 5 minit lagi ya. Okey, saya nak berkongsi pada malam ini sempena dengan malam yang ke-15 je dah. Dan malam ni kita mula membaca doa kunut. Dan kalau tuan-tuan perasan, setelah kita masuk 15 Ramadan atau 16 Ramadan, kita baca kunut, kita akan rasa sekejap je. 16, 17, 18. Tahu-tahu dah dekat nak raya. Ya tak? Mungkin pekat awal tu rasa lama sikit. Rasa lama je nak sampai 15. Tapi dah masuk 15, 16 macam malam ni, sekejap je. Ya? Jadi 2 minggu yang ada ni sebenarnya Allah Ta'ala masih beri kita peluang untuk kita beribadah kepada Dia. Ya? Sementara tuan-tuan, bulan Ramadan dia ada banyak nama. Ya? Hatta para ulama kita dalam buku-buku mereka, bila mereka ulahlah tentang bulan Ramadan, dia berkata Ramadan ni ada banyak nama.
seumpama perkara-perkara lain dalam agama. Kerana agama ni tuan-tuan, dalam banyak hal, satu benda dia ada banyak nama. Ya. Allah Ta'ala umpamanya, Allah Ta'ala ada banyak nama. Ya tak? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala itu ada nama-nama yang baik, maka mintalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Nabi pun explain lah apa nama-nama ini, bagi dia sebut satu persatu dalam hadis-hadis yang ada. Cerita nak Allah ni banyak nama, bukan Allah saja, hatta bukan Ar-Rahman saja, bukan Ar-Rahim saja, banyak. Tuan-tuan baca Quran, daripada satu muka surat pada satu muka surat dipenuhi dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kesemua nama-nama itu digalakkan untuk kita memanggil akan dia, terutama bila kita bermunajat kepadanya, bila kita berzikir kepadanya, dan dalam hal yang lain. Pasal Allah Ta'ala memang banyak nama, dan dia suka kita panggil dia dengan nama-nama yang banyak itu. Ya tak? Sama juga dengan Rasulullah SAW. Nabi pun ada banyak nama. Ya? Muhammad, itu kita tahulah kan. Ahmad, nama dia juga tu. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut Nabi nama Ahmad. Hatta dalam hadis-hadis baginda pun ada Nabi sebut, aku ni Ahmad, Al-Mahi, Al-Aqib, dan beberapa yang lain. Itu tuan-tuan belajarlah dalam ilmu akidah. Ya, di mana Nabi ada banyak nama. Ya. Tapi tak adalah sampai ribu-ribu. Ya tak? Adalah nama-nama tertentu. Yang mana sebahagian daripada nama Rasulullah orang panggil, bukan Tuhan bagi, orang panggil. Ya tak? Contoh macam Muhammad tu asal pok dia bagi. Ya. Maka Allah Ta'ala menggunakan nama itu untuk memanggil Nabi dalam kitabnya, dan Nabi sendiri memanggil dalam hadis-hadis. Pasal bapak dia bagi nama Muhammad. Ya. Abul Qasim, nama Nabi juga tu, tapi bukan Tuhan bagi, orang panggil ke dia. Pasal anak Nabi kita yang sulung nama Qasim. Dan menjadi tradisi orang Arab, kadang-kadang dia tak panggil nama dia tu, dia panggil nama anak dia. Anak lelaki lah kebiasaannya. Kalau ada anak lelaki hok sulung sekali nama Qasim, dia panggil Abu Qasim. Sementara Nabi Muhammad ni memang anak dia yang sulung nama Qasim, panggil Qasim. Ya. Contoh kalau anak perempuan dia yang pertama nama Fatimah, dia panggil Abu Fatimah dulu. Nombor dua, anak perempuan lagi, panggil Abu Fatimah lagi lah, pasal anak perempuan juga kan. Mari anak nombor tiga, lelaki, Hasan, dia terus panggil Abul Hasan. Kerana anak lelaki ni dia ada kelebihan dah sikit berbanding anak wanita, di mana bapa tuan-tuan akan menyandarkan dirinya kepada anak itu. Kalau boleh hak sulung lah lelaki, tapi kalau anak sulung perempuan, anak nombor dua perempuan, anak nombor tiga perempuan, anak nombor empat lelaki, dia akan panggil lelaki. Dan Nabi pun orang panggil Abu Qasim, orang panggil Abu Ibrahim, kerana anak Nabi yang lain pun nama Ibrahim. Jadi Nabi dipanggil sebegitu. Ada nama-nama Nabi yang lain tu memang Allah Ta'ala bagilah. Macam Nabi kata, Anal Mahi, aku ni bernama dengan Al-Mahi. Ya. Alladhi yamhullahu bihi al-kufr. Kerana apa nama Mahi? Al-Mahi ni makna penghapus. Kerana Nabi kata Allah Ta'ala jadikan aku ni sebagai penghapus kekufuran. Mahi makna penghapus. Penghapus apa? Penghapus kekufuran. Itu satu nama daripada nama Rasulullah SAW. Nama Nabi lagi Al-Aqib. Al-Aqib ni maksudnya, saya terjemah, tak boleh terjemah lah kan. Ya. Tapi maksud dia orang yang tidak ada lagi Nabi selepas daripada dia. Itu makna Aqib. Dan mungkinlah ada beberapa nama yang lain. Same goes to Ramadan. Ramadan pun sama juga tuan-tuan. Ya. Dia ada banyak nama. Ya. Malah ni saya ambil satu nama saja, itulah Ramadan. Ulama kita gelarkan dia sebagai Syahrul Qiyam, the month of standing. Bulan berdiri. Yakni berdirinya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepadanya khusus dengan qiyamul lail, semayanglah pada malam hari. Sebab itu disebut sebagai Syahrul Qiyam, the month of standing, merujuk kepada qiyamul lail. Di mana pada malam ini memang di mana pada bulan ini memang digalakkan kita supaya qiyamul lail.
berdiri pada malam hari. Ya. Dan sekurang-kurang qiyamul lail yang kita lakukan ialah tarawih. Ya. Tarawih ni qiyamul lail lah. Sebab itu Rasulullah SAW dalam hadisnya dia tak panggil tarawih. Perkataan tarawih ni tuan-tuan, dia muncul lewat zaman kediang-kediang dah. Zaman Nabi tak ada, Nabi tak panggil tarawih. Merujuk kepada semayang kita lakukan pada malam hari secara berjemaah setelah kita semayang isyak bersama-sama dengan imam. Seperti mana yang telah dicontohkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Zaman Nabi semayang juga, tapi Nabi semayang seorang. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau mereka semayang di masjid pun, mereka semayang seorang-seorang. Mereka tak semayang berjemaah. Adalah beberapa kali, dikatakan 3 atau 4 kali, seumpama yang diriwayatkan Rasulullah Muslim pada Aisyah, Nabi berjemaah. Tapi 3-4 kali tu je lah. Lepas tu Nabi tak keluar lagi. Dan Nabi stay semayang bersendirian sampai baginda wafat. Ya. Tapi mari pada zaman Umar Al-Khattab, dia tengok orang ni semayang seorang, orang ni semayang seorang, orang ni ada juga berjemaah 2-3 orang. Jadi ada banyak grup kat masjid tu. Ya, dia pun kata afala najma'ukum ala imam wahid. Apa salah kalau kita buat berjemaah balik macam Nabi pernah buat dulu. Dia pun panggil 2 orang sahabat Nabi. Pertama Ubay bin Ka'ab, kedua Tamim Ad-Dari. Jadi buat grup berjemaah. Kemudian diikuti selepas itu sampailah kita pada hari ini. Jadi amat-amat digalakkan supaya kita dapat semayang malam sekurang-kurangnya tarawih. Tarawih ni qiyamul lail lah tuan-tuan. Ya. Dan tak jadi salah untuk tuan-tuan nak semayang berapa rakaat pun. Kerana tidak ada had limit untuk kita semayang. Ada tempat semayang 8 go for it. Ada tempat semayang 20. Banyak juga semayang 20, biasa masjid lah. Tapi saya lihat di Selangor ni rata-rata semayang 8 aja. Kan? Dan mungkin di tempat-tempat yang buat lebih daripada itu. Mungkinlah, saya tidak tahu. Tidak ada masalah sama sekali. Asalkan kita qiyamul lail. Dan Nabi pun kata, maqama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa-siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan, tarawih lah. Ya. Secara dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan daripada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, kita dah lakukan dan kita telah mengamalkan satu nama daripada nama Ramadan, itulah Syahrul Qiyam, bulan berdiri, di mana kita berdiri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qiyam kepadanya, tarawihlah sekurang-kurangnya. Walaupun di sini buat 8, okey. Ya. Dan kalau kita lihat ulama-ulama kita yang moden macam Qardawi, dia kata man shalla 8 raka'atin faqad ihtada bi hadiyin nabi. Siapa-siapa yang sembahyang 8 rakaat, maksudnya dia telah mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi, sebab Nabi memang sembahyang 8. Ya, Nabi 8 aja. Dan bukan hanya pada bulan Ramadan. Selain Ramadan pun Nabi sembahyang 8 campur 3 witir sebelah lah. Ya. Tak ada masalah sama sekali. Dan katanya wa man shalla 20 rak'atan falahu uswatun ala ahdi Umar. Siapa-siapa yang sembahyang 20, maka dia telah mencontohi apa yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab. Dan siapa-siapa yang buat lebih daripada itu, man shalla 19 rak'atan au wahidatan wa arba'ina rak'atan falahu uswatun ala ahdi Umar. Siapa yang sembahyang lebih, seumpama dia sembahyang 39 rakaat, seumpama dia sembahyang 41 rakaat. Memang pada zaman Imam Malik di Madinah, mereka sembahyang 39 atau 41 rakaat. Lebih banyak daripada apa yang dicontohkan oleh Umar Al-Khattab. Of course lah, lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka dia kata itu dibolehkan saja kerana ia telah mencontohi amalan-amalan orang Madinah pada waktu itu yang diketuai oleh Imam Malik rahimahullah. Sebab sembahyang malam ni Nabi dah bagi benchmark. Nabi kata salatul lail masna. Hadis Ibnu Umar dan Sahih Bukhari. Sembahyang malam itu dua-dua. Jadi yang kita buat ni alhamdulillah, dan saya lihat di surau kita ni pun masih ramai lagi lah. Saya lewat tadi pun sembahyang kat belakang ni dah. Ya.
Jadi akhir sekali saya menyuruhlah kepada tuan-tuan, dengan sedikit masa yang kita ada ni, ya, kita isi dengan beribadah kepada Allah. Sembahyang berjemaah kita hadir, sembahyang isyak dan qiyamul lail, tarawih lah kita penuhkan sampai akhir Ramadan, ya. Jadi kita makmurkanlah suara kita insya-Allah taala, dan mudah-mudahan Allah Taala menerima ibadah kita dan mengampunkan dosa kita dan memudahkanlah urusan kita selepas daripada ini, ya. Saya pun sebenarnya sejak daripada awal puasa hari itu sibuk sikit pasal balik Kelantan. Pasal malam Ramadan tu bapak saya accident. Ramadan itu Selasa kan? Malam Senin tu dia accident. Jadi hari Senin saya balik. Hari pertama persekolahan tu, malam tu terus balik. Kemudian Khamis saya datang. Jumaat balik lagi. Ya, Selasa saya datang. Ini saya tak balik lagi. Ya. Sebab mentua saya pun tak sihat juga. Saya balik tak pernah 2-3 hari. Jadi saya rasa bulan Ramadan tahun ni satu ujian dah buat saya. Sampai saya pun tak sepenuhnya dapat berjemaah macam tuan-tuan. Saya sembahyang seorang aja kat rumah. Kadang di hospital Kota Baru contohnya dia ada buat tarawih. Tapi kita jaga orang sakit, kita nak tinggal macam mana? Jadi kelapangan yang Tuhan bagi kepada kita tu amat bernilai sekali. Kita ni tuan-tuan, kalau kita tak diuji, memang kita rasa okey aja, okey relax aja. Sekali Tuhan uji baru kita tahu. Ya tak? Kalau Tuhan tak bagi kita sakit, kita tak rasa nikmat sihat ni. Betul tak? Bila kita dah mari berumur sikit, tua sikit, saya muda lagi, tuan-tuan lah tua kan, baru kita rasa nikmat. Masa muda dulu sedap lah. Ya tak? Saya dulu zaman muda, sekarang muda juga, tapi zaman muda-muda yang dulu lah kan. Balik Kelantan naik motor tuan. Naik motor. Oh, kata gila naik motor. Memang daripada Kelantan, daripada Gombak balik Kelantan naik motor, daripada Kelantan mari sini naik motor. Zaman belajar dulu lah, 20 years ago. Sekarang naik motor, Sungai Buloh mari sini pun tak boleh naik motor. Ya tak? Jadi kesihatan tu satu nikmat. Dan begitu juga dengan kelapangan. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kita sibuk, kita tak rasa nikmat lapang tu. Tapi Allah Ta'ala uji bila kita sibuk sikit, baru kita tahu nikmat masa tu amat bernilai sekali, ya. Dan begitulah nikmat-nikmat yang lain. Jadi itu saja daripada saya. Memang kita 20 minit aja lah, ya. Ada yang tanya apa-apa? Ada soalan tak? Tak ada, kalau tak ada, mudah-mudahan kita dapatlah manfaat pada malam ini. Aku Lukul Hazar, Sazimali Walakum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada apa-apa, mungkin kita akan jumpa lagi ya pada masa-masa akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutuplah majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.